Adam sendiri ada idea innovator kan untuk menghasilkan produk tu. Bila duk fikir-fikir macam mana nak lipat kain susah kan, Cik Adam sendiri pun boleh mohon untuk dana IIF. Dengar tu tuan-tuan, segala macam masalah boleh kita apply dana daripada apa, yang penting boleh dikomersialkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke sesi Bual Sains Podcast Musti. Hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik yang kita akan bincangkan, iaitu dana RDCI. Sejauh mana yang anda tahu? RDCI, Research Development Commercialization Innovation. Hari ini kita nak cerita tentang dana-dana yang ada di Musti. Bagaimana tuan-tuan boleh mendapatkan dana ni semua? Bersama saya hari ini, saya ada Ramske daripada Cradle Fund. Bersama saya panelis yang pertama, Puan Suhaida Muhammad Kamira Zaman. Puan sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Okey. Panel kedua kita, Encik Syahzari Hussein. Encik Syah, lama kita tak jumpa. Alhamdulillah kita dapat jumpa di sesi pada hari ini. Ya. Okey. Sebelum kita masuk kepada soalan-soalan ni semua, saya pun tahu ramai di luar sana yang mahu tahu tentang apa jenis pembiayaan yang ditawarkan Musti. Daripada segi grant ke, pinjaman ke, ataupun daripada segi pelaburan. Hari ini kita akan kupas isu-isu tersebut. Okey, sebelum kita teruskan, saya mohon Encik Syah berikan sedikit pengenalan tentang bahagian dana. Okey, terima kasih Encik Adam. Okey, sebenarnya bahagian dana ni lebih mengurus kepada dana-dana penyelidikan R&D, Research and Development, yang ke arah prakomersialan, di mana dana yang kita tawarkan ni memang kita menjurus kepada bidang-bidang keutamaan yang telah ditetapkan oleh pihak Musti sendiri. So dari segi bidang kerja, pengurusan bahagian dana adalah lebih kepada bermula daripada promosi ataupun hibahan. Seterusnya kita akan buat penyelaian terhadap projek yang telah pun dikemukakan kepada bahagian dana, pemantauan, dan sehinggalah projek tersebut siap dilaksanakan. Itu saja. Menarik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu yang bahagian dana ni keluarkan bagi pembiayaan. Jadi selain daripada tu, saya difahamkan juga bukan setakat bahagian dana yang bagi pembiayaan. Ada bermacam-macam agensi di bawah Musti yang bagi pembiayaan. Mungkin Puan Suhaida boleh cerita sikit, apa jenis agensi yang ada di bawah Musti ni dan apa jenis pembiayaan yang ditawarkan? Okey, terima kasih Cik Adam. Sebelum tu saya nak tambah sikit lah apa yang Cik Syah cakap tadi kan. Bahagian dana ni bagi pembiayaan kepada masyarakat lah. Cik Syah kan kita banyak golongan yang kita bagi untuk tawaran program pembiayaan kita. Cumanya saya nak highlightkan program pembiayaan di bawah bahagian dana ni, kita bagi pembiayaan dalam bentuk grant. Okey, di samping dalam bentuk grant tu fokusnya kepada R&D. Okey, ada juga yang bertanya, kalau kami ni company yang dah tak buat R&D, macam mana kami nak buat pembiayaan? Okey, jangan risau. Kita bermula pada Mei 2018, ada 5 buah agensi pembiaya juga kita panggil, yang melaksanakan program-program pembiayaan yang mana dia telah dipindahkan ke bawah Musti, iaitu Cradle Fund Sdn Bhd, Malaysia Debt Ventures, Malaysia Technology Development Corporation, MTDC, Malaysia Venture Capital Management Berhad, MEFCAT dan juga kumpulan modal perdana. 5 buah agensi pembiaya ni dipindahkan ke bawah Musti bertujuan untuk kita nak memperkukuhkan lagi ekosistem STI negara, sebab kita tahu kan Musti punya peranan adalah untuk pembangunan STI negara. Jadi sebab tu kadang-kadang kami dapat pertanyaan juga, kenapa agensi-agensi ni diletakkan di bawah Musti? Okey, sebabnya adalah disebabkan peranan dia tu. Agensi ni adalah memfokuskan kepada syarikat-syarikat startup untuk menyokong ekosistem STI negara tadi ni. Jadi kelima-lima agensi ni dipindahkan ke bawah Musti, di mana mereka bukan sahaja menawarkan pembiayaan dalam bentuk grant, tapi ada juga dalam bentuk pinjaman dan juga equity. Kalau macam tadi kita tengok dana dekat Musti ni lebih kepada R&D, yang dekat agensi ni pula dia lebih kepada di peringkat pembangunan perniagaan. Okey.
Jadi kita ni tengok ada macam-macam dana ni. Tapi sebelum kita sambungkan soalan seterusnya, dana ada lagi ke tak ni? Alhamdulillah, untuk dana kita memang kita letakkan mengikut kepada RMK yang untuk tahun ini 5 tahun RMK ke-12 dan RMK ke-12 diambil kira sehingga ke tahun hadapan. Maksudnya produk kita masih lagi kita tawarkan kepada semua kategori pemohon. Pasal kategori pemohon yang kita tetapkan daripada peringkat startup, SME, IPT, GRI dan juga agensi di bawah Musti. Jadi dengar tu tuan-tuan puan-puan, dana masih ada lagi, bolehlah memohon. Jadi sekarang ni Cradle pula, Musti ada pembiayaan. Agensi-agensi di bawah Musti pun ada pembiayaan. Cradle, MEFCAP, MTDC, Kumpulan Modal Perdana, MDV dan sebagainya. Cumanya saya pun difahamkan dekat kementerian-kementerian lain pun ada pembiayaan juga. Betul. Jadi apa perbezaan dana pembiayaan yang ditawarkan oleh Musti dan juga kementerian-kementerian di luar sana? Okey. Mungkin sedang menjawab soalan tu, macam di Musti sendiri apa yang membezakan, pertama sekali kita memang fokus kepada R&D, Research and Development. Yang keduanya kita ke arah pre-com, maksudnya suatu teknologi, produk atau proses tersebut boleh dikomersialkan. Manakala apa yang saya difahamkan macam di KPT sendiri, dia lebih kepada berbentuk fundamental, peringkat asas lagi, dan kebanyakan daripada mereka penerima grant di KPT selepas selesai projek mereka di peringkat KPT, mereka akan menyambung permohonan pula di peringkat Musti, disebabkan produk ataupun proses maupun teknologi yang telah dibangunkan di peringkat sana berpotensi untuk ke arah pengkomersialan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membezakan, kita buka permohonan sepanjang tahun. Cadam ambil SPM, betul? Andai kata gagal SPM, you have to tunggu lagi setahun untuk repeat. Tetapi keistimewaan di bahagian dana, kita buka sepanjang tahun. Kemungkinan besar permohonan tu akan, contoh, mohon pada awal tahun, tak berjaya, boleh mohon semula pada tahun yang sama. Tak ada cut off, tak ada blacklist mah? Tak ada. Oh, okey. Ni good news ni. Tapi Dan juga kan kalau dia tak capai milestone yang kita dah reject projek dia tu, kita takkan hilang. Dan ketiga keunikan dia, setiap kali projek yang telah tak berjaya, kita akan nyatakan apakah kelemahan dia, apakah kelebihan dia. So mereka boleh counter balik, tambah baik sebelum memohon semula pembiayaan. Dia termasuk sekali dengan bimbingan lah juga ni. Yes, khidmat betul. Nasihat. Khidmat nasihat. All in. Tuan-tuan dan puan. All in. Betul. So khidmat nasihat tu dari segi sesi konsultasi yang kita tawarkan, ada kita buka pada setiap hari Khamis bermula jam 9 pagi ke 5 petang, Cik Adam. Dekat mana tu sesi konsultasi tu? Kita ada dua cara, dan ada dua kaedah. Satu secara online pun boleh dan keduanya secara fizikal. Maksudnya mereka register dulu dan dia just select atau memilih salah satu mana yang mereka prefer, dan kalau fizikal mereka perlu hadir ke bahagian dana lah di bangunan blok C4. Okey, menarik ni. Tapi kadang yes, tadi sebelum kita pergi ke soalan seterusnya kan, saya cuma nak tambah sikit lah daripada poin Cik Syah tadi kan. Sebab kita selalu juga terima soalan tahu bila kita turun Padang pergi ke negeri, buat program-program dia, ada pertanyaan kan, apa beza dana kita dengan dana macam Cik Syah cakap tadi lah dekat KPT semua tu. Cumanya kita nak jelaskan kat sini dalam bahasa yang lebih mudahnya, kalau misalnya dana yang ditawarkan dekat KPT tu, biasanya dia setakat buat kajian di dalam amal saja. Dan juga adalah satu report buat keputusan semua tu, tapi dia tak ada menghasilkan satu projek yang boleh dikomersialkan. Tapi dana dekat Musti ni adalah kita tawarkan supaya apa kajian dia telah buat daripada fundamental tu, supaya dia boleh hasilkan satu produk atau perkhidmatan yang boleh masuk ke dalam pasaran dan boleh generate income kepada masyarakat. Itu sebenarnya fokus utama dana kita ni. Tu selalu orang duk tanya kan, apa beza semuanya. Sebab tu macam tadi pasal awal-awal tadi Cik Syah ada cakap kan, kita adalah untuk pre-pengkomersialan ni, untuk nak bawa supaya nak angkat hasil-hasil tu semua ni boleh jadi satu sumber ekonomi lah kepada masyarakat. Okey, menarik. Jadi saya faham yang ni kiranya di
ekosistem pembiayaan kita ada sokongan dan bantuan di setiap peringkat, kan, daripada fundamental research sehinggalah ke pengkomersialan. Jadi di MOSTI ni pula pembiayaan, correct me if I'm wrong, adalah lebih kepada pra-pengkomersialan dan pengkomersialan untuk menjana impak ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan, menyumbang kepada KDNK negara dan sebagainya. Okey, Cik Syah. Tadi Cik Syah cerita tentang perbezaan. Sekarang ni kita nak deep dive sikit. Apa jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bahagian dana MOSTI ni? Okey, macam di bahagian dana kita menawarkan 5 skim pembiayaan dan kelima-limanya kita susun mengikut kepada TRL ataupun Technology Readiness Level, di mana bermula daripada TRL 2 sehingga ke TRL 9. Sebenarnya kita seolah-olah melengkapkan satu ekosistem dalam TRL itu sendiri, di mana antara 5 skim yang kita tawarkan, pertama sekali adalah berbentuk inovasi, di mana kita fokus kepada skim AIF ataupun Apply Innovation Fund. Jika seseorang pemohon tidak mempunyai R&D tetapi mempunyai inovasi, boleh memohon untuk AIF ataupun Apply Innovation Fund tadi. So dia bermula daripada TRL 2 tadi, dia punya entry level, dan kebanyakan pemohon ni kita buka daripada peringkat individu contoh seperti golongan OKU, ibu tunggal dan juga NGO. Dan kita juga sekarang kita telah buka kepada peringkat IPT dan juga SME, dan kita dah pembesarkan sehingga ke tak silap saya SME, tak silap saya. Okey, so permohonan kalau tak ada R&D, AIF membadai, boleh memohon untuk AIF. Yang kedua kita ada TED 2 ataupun Cik Syah, saya kena berhentikan sekejap. AIF ni dana dia berapa besar? Ya. Dana dia sekitar 500,000. Okey, besar tu. Besar. Saya takut dapat terus lari. Tetapi untuk kategori individu yang saya masukkan tadi untuk AKU dan ibu tunggal, kuantum dia sehingga 50,000. Okey. So dia ada had dia dan maksimum sehingga 500,000. Itu yang pertama sekali. Jadi dia grant kan, Cik Syah? Dia bentuk grant, betul. Tetapi kita membuat pembayaran secara berkala. Kita ada first payment atau pembayaran permula, dan kita akan bayar by progress lah. Lebih kepada pencapaian mengikut kepada milestone. Okey. So itu baru satu AIF. Yang keduanya untuk Tech One, sebagaimana yang Puan Su ada maklumkan tadi, berkenaan dengan lab scale tadi ya. Jika sesuatu pembangunan projek itu lebih berunsur di sains makmal ataupun dalam pembangunan prototype, dia boleh memohon untuk pembangunan teknologi dana 1 ataupun Tech One. Okey, dana ini kuantum dia lebih kurang 1 juta Adam. So agak besar, dan kebanyakan mereka memang especially untuk IPT lebih berfokus kepada Tech One tadi. Alright. Yang ketiga merupakan Tech 2, pembangunan teknologi 2, di mana yang ni lebih kepada skala luar daripada makmal. Maksudnya daripada peringkat makmal kita nak bawa kepada real environment, persekitaran sebenar. So yang ni kuantum dia lebih kurang 3 juta bagi tempoh 3 tahun. So yang ni pun agak besar, dan kebanyakan segelintir pihak IPT yang telah berjaya grad di peringkat Tech 1 tadi boleh terus sambung kepada untuk Tech 2. Okey. Dan yang keempatnya adalah BGF ataupun Bridging Fund yang bernilai 4 juta, di mana di sini lebih kepada persediaan sebelum memasuki pasaran. So ada sedikit elemen-elemen R&D perlu dikemaskini terhadap produk, teknologi ataupun proses itu sendiri sebelum masuki pasaran. So nilai dia lebih ke 4 juta bagi tempoh 3 tahun. Dan yang terakhir adalah kita punya Strategic Research Fund yang bernilai 15 juta, di mana untuk projek ini ataupun skim ini lebih berbentuk yang high impact. So contoh seperti satu projek yang berimpak memberi kesan kepada masyarakat, contoh seperti vaksin lah. Itu paling mudah untuk pemahaman masyarakat. Okey.
Sebab saya pun ada banyak idea, Cik Syah. Ya. Kan, salah satu idea saya, kan, banyak keluarga di Malaysia ni dan di seluruh dunia ada masalah melipat kain baju. Kalau nak masak, ada alat. Nak basuh baju, ada alat. Betul. Dan segala macam nak kemas rumah, ada vacuum. Semua ada alat. Melipat kain baju ni kita ada alat. Kalau saya lah berminat nak mencipta alat melipat kain baju, boleh tak apply? Boleh Cik apply. Adam pakai baju ke kan? Ya, saya memang lipat kain baju. Tu tugas hakiki saya. So macam kalau Cik Adam tahu masalah di mana atau problem statement itu wujud, saya nampak yang sesuai bagi permasalahan tersebut adalah untuk EIF, Apply Innovation Fund. Pasal dia merupakan satu inovasi yang ringkas dan cepat untuk dibuat. So saya cadangkan untuk EIF lah. Tetapi jika Cik Adam ada banyak persoalan, boleh daftar sesi konsultasi Cik dulu. Adam sendiri ada idea innovator kan untuk Ya. menghasilkan produk tu. Bila duk fikir-fikir macam mana nak lipat kain susah kan, Cik Adam sendiri pun boleh mohon untuk dana IIF. Dengar tu tuan-tuan. Segala macam masalah boleh kita apply dana daripada apa. Yang penting boleh dikomersialkan. Okey, itu di Musti. Pembiayaan di Musti. Tadi pun Puan Su ada cerita tentang pembiayaan oleh agensi-agensi. Mungkin Puan Su boleh ceritakan sedikit apa yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang di bawah Musti ni pun. Okey. Kalau macam tadi Cik Syah ada cerita pasal dana R&D lah daripada innovation yang sekecil-kecil inovasi tu sampailah yang ada elemen R&D semua kan. Macam saya kata tadi ada juga yang cakap dia dah ada produk, dia dah habis dah peringkat R&D tersebut. Jadi dia dah boleh generate income dah dekat bisnes dia semua tu. Jadi tapi dia still lagi memerlukan pembiayaan untuk support bisnes dia tu. Macam mana nak kembangkan lagi perniagaan semua tu. Jadi 5 buah agensi pembiaya yang saya maklumkan tadi di bawah Musti ni, kami menawarkan bantuan-bantuan pembiayaan dan juga bimbingan dan sokongan kepada tadilah syarikat-syarikat tadi tu. Kami fokuskan kepada syarikat startup dan juga SME berasaskan teknologi. Yang penting dia ada menggunakan teknologi. Kita tak cater lah untuk yang SME yang biasa-biasa ni kan, yang jual kulit pisang kat tepi jalan macam tu taklah. Kita nak, sebab kita punya matlamat untuk encourage people to use teknologi. Okey, jadi macam kami ada 5 agensi tersebut, contohnya Cradle Fund kami ada, dan agensi ni pula kami dah bahagikan mandat masing-masing tu supaya dia tak sama dan ada pelbagai, boleh menampung keperluan semua dalam pelbagai peringkat dan pelbagai jenis mekanisme pembiayaan. Contohnya kalau macam Cradle ni dia lebih berfokus kepada di peringkat pre-seed dengan seed lah. Jadi Cradle menawarkan program pembiayaan. Cradle adalah satu-satunya agensi yang menawarkan program pembiayaan dalam bentuk grant lah. Okay. Dia ada grant, dia ada 2 program pembiayaan di bawah Cradle, iaitu CIP Spark dan juga CIP Spring. Okey, yang ni kita panggil sebagai grant. Kalau CIP Spark tu grant bersyarat lah. Kalau CIP Spring tu grant bersyarat juga, tapi boleh ubah lah. Okey, kuantum dia tak sebanyak yang ditawarkan oleh Musti, sebab Musti tadi lebih kepada R&D. Jadi Cradle ni dia ada untuk CIP Spark 150,000, CIP Spring maksimum sehingga 600,000 saja. Jadi kalau yang mana-mana syarikat startup yang memerlukan pembiayaan yang masih berada di peringkat pre-seed dengan seed ni, boleh datang ke Cradle lah untuk dapatkan bantuan perniagaan tadi. Okey, yang kedua adalah MDV. Okey, MDV ni diberi mandat untuk menawarkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal broker lah, pinjaman ni. Okey, MDV punya mandat adalah dia peranan ni sama macam bank. Tapi MDV ni dia menawarkan pembiayaan kepada syarikat-syarikat yang susah nak dapat pembiayaan daripada bank. Biasanya ada syarikat-syarikat kecil yang dia punya financial tak berapa stabil semua kan. Jadi dia boleh datang ke MDV untuk dapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman lah. Okey, yang seterusnya kita juga ada MTDC. MTDC ni dia bagi pembiayaan juga, tapi dalam bentuk grant dan juga hybrid lah. Kami panggil sebagai hybrid, iaitu CPN ataupun RCPS lah. Pada tahun ni MTDC dia ada 2 program yang dilaksanakan, iaitu Halal Technology Development Fund dan juga NTIS, National Technology and Innovation Sandbox.
Okay, Sandbox ni kita tahulah Sandbox ni dia dah bermula pada tahun 2020 lagi. Sandbox ni adalah untuk kita nak bagi peluang kepada penyelidik, innovator tadi tu dan juga usahawan tu untuk diorang nak test dia punya produk atau perkhidmatan tu dalam real environment sebelum dia masuk ke pasaran lah. Okay, seterusnya kita juga ada KMP, Kumpulan Modal Perdana. Kumpulan Modal Perdana ni mandat dia adalah untuk menawarkan pembiayaan dalam bentuk pelaburan equity. Tapi KMP ni dia berfokuskan kepada deep tech untuk pembiayaan dalam deep tech dalam sektor E&E, elektrik dan elektronik dan juga tenaga boleh diperbaharui lah. Ini adalah antara fokus KMP lah untuk ni. Okay. Dan yang terakhir adalah kita ada MEFCAP. MEFCAP ni dia peranan dia sama macam KMP, tapi MEFCAP dia buat pembiayaan dalam bentuk equity juga, tapi dia pakai method yang berbeza sikit daripada KMP. Dia buat secara fund of fund. Okay. Jadi maknanya MEFCAP ni dia tak ada buat investment direct lah kepada syarikat. Dia createkan satu fund dan nanti fund tu akan diinvest dekat mana-mana syarikat startup yang berpotensi tinggi lah. Itulah antara 5 agensi tadi ni yang turut menyokong untuk pembangunan STI negara itu. Okey, terima kasih Puan Su. Jadi saya ada gambaran yang agak jelas. Dia bermula di Mosti dengan R&D, TRL yang 2, 3, 4 dan dan kemudiannya berpindah kepada agensi-agensi untuk menerima sebarang sokongan daripada segi pembiayaan dan sebagainya lah. And untuk syarikat-syarikat yang dibiaya dan disokong ni semua perlulah berteraskan teknologi dan inovasi. Betul? Okey. Sekarang ni kita dah tahu tentang pembiayaan yang ditawarkan. Tapi bak kata pepatah. Money is just one part of the equation. The other part tu segala sokongan yang ada selain daripada pembiayaan. Mungkin Cik Syah boleh terangkan sikit bagaimana dana R&D dan program pembiayaan ni dapat membantu semua pemegang teruh daripada segi pembangunan kapasiti, pembangunan projek, penjenamaan, pengkomersialan. So kalau kita lihat, dia pembiayaan ni mungkin digunakan untuk membangunkan teknologi tersebut. Tapi kalau dalam kita berniaga ni, dia lebih daripada teknologi saja. Dia lebih kepada memasarkan produk tersebut, mengkomersialkan, mencari pasaran selain daripada Malaysia di luar negara untuk dikembangkan perniagaan tersebut. Mungkin Cik Syah boleh kongsikan sikit? Adam, sebelum tu kan saya nak mungkin kita perlu jelaskan sikit kan Cik Syah, sebelum Cik Syah masuk kepada apa dia punya peranan dalam pembiayaan tu kan. Cuma tadi tu saya nak jelaskan sikit macam Cik Syah maklumkan tu program pembiayaan 5 program pembiayaan yang kita laksanakan di peringkat Mosti tu, ada orang tanya macam mana kita ukur di peringkat pembiayaan tu. Okey, kalau pembiayaan di peringkat dana R&D Mosti ni kita berdasarkan kepada TRL kan Cik Syah. Betul. Okey, kita ukur projek-projek tu tahap kematangan produk ataupun perkhidmatan yang dihasilkan tu berdasarkan TRL kan Cik Syah. Itu yang menentukan program mana yang sesuai untuk dimohon oleh pemohon tadilah. Tapi bila dia dah masuk sampai, sebab kita punya sampai TRL 9 kan. TRL 9 tu dah masuk kepada komersialan lah. Jadi untuk dana dekat bawah agensi pembiaya pula tadi, dia menyambung daripada TRL tadi tu. So bila dia dah masuk dekat pasaran, dekat dapur komersialan, dia dah nak besarkan perniagaan dia lagi, nak kembangkan market dia lagi. Itu yang kita kata tadi, agensi pembiaya tu menyambung dekat situ. Sebab itulah dana R&D Mosti dan juga peranan program dekat bawah agensi pembiaya ni kita dah susun supaya dia ada menyambung di setiap level-level tu, supaya produk atau perkhidmatan yang dihasilkan tu tidak terputus. Maknanya kita boleh make sure dia akan mendapat sokongan yang berterusan lah. Okey, baik. So berkaitan dengan apakah kelebihan ataupun faedah daripada pembiayaan, satu poin yang saya nak tekankan di sini, kadang-kadang pembiayaan dana ni bukan satu keuntungan kepada syarikat. Okey, kadang-kadang kalau dia dapat dia membuat keuntungan, tidak. Dia kena faham
apa yang pembiayaan yang kami tawarkan lebih kepada satu pembangunan R&D daripada produk, teknologi ataupun proses sedia ada di peringkat syarikat ke, daripada researcher IPT itu sendiri ke, ataupun di peringkat startup. Daripada dana yang kami tawarkan, diorang buat satu penambahbaikan, satu inovasi ataupun satu R&D baru bagi memantapkan sesebuah organisasi syarikat yang berteknologi tadi ataupun lebih kepada konsep sains tadi tu untuk berhadapan dengan pasaran global lagi besar. So itu the main idea, kita lebih membantu pemohon-pemohon tersebut lah untuk go forward. So selain itu juga platform pembiayaan ini juga memberi satu impact kepada researcher. Saya tak nafikan, kadang-kadang researcher ni ada beberapa kekangan juga. Antaranya pertama, macam mana dia nak tambah baik daripada fundamental tadi sebagai contoh untuk ke arah pre-com. So dana yang ditawarkan ni lah membantu mereka. Selain itu juga, dana kita ini mewajibkan untuk pihak IPT untuk bekerjasama dengan pihak syarikat ataupun SME. Ini kerana kita tak nak research diorang hanya champion di peringkat IPT saja. Kita nak bawa dia punya produk, teknologi ataupun research diorang ke peringkat yang lebih tinggi, market yang lebih besar. So itu antara kenapa pembiayaan ini memberi faedah besar kepada mereka lah. Tetapi sebagaimana kita maklumkan perkara ini, segalanya perlu dirujuk kepada garis panduan lah yang telah pun kita Mungkin Cik Syah boleh tetapkan. maklumkan sikit kot skop yang kita biaya, sebab kadang-kadang orang confuse kan, dia ingatkan semua yang dia nak minta tu akan dibiaya. Betul. Tetapi sebenarnya kita ada skop-skop pembiayaan yang mana kita biaya dan mana yang kita tak biaya lah. Pasal yang pertama sekali, kita banyak menyediakan dari segi penyediaan untuk bahan mentah, pembelian bahan mentah. Yang seterusnya bagi kita nak buat ujian, beberapa ujian, sama ada ujian untuk pra-clinical, untuk clinical, ujian di lapangan, ataupun kita nak membuatkan ujian untuk pasaran. Okey, seterusnya kita juga ada beberapa allocation untuk bagi logi perintis itu sendiri. Okey, ataupun melibatkan kita nak patent kita punya IP hasil daripada dana yang diterima. Seterusnya kita juga menawarkan peluang pekerjaan modal insan kepada student ataupun mereka yang tidak bekerja melalui kita punya GRA ataupun RO yang ditawarkan. Kita ada beberapa nilai kat situ, lebih kurang 3,000 ke 3,200 sebulan. So, jadinya boleh digunakan untuk pembayaran gaji juga. Tapi dia kata kepada allowance. dua tadi tu je lah. Okey. Kalau membayar gaji pekerja-pekerja lain tu tak boleh lah. Ya. So dia juga melibatkan IP acquisition, maksudnya pembelian satu patent daripada satu pihak untuk projek mereka. Tapi mesti ada beberapa dokumen lah, LOA atau LOA lah, bagi kita nampak ada persetujuan bersama antara kedua pihak sebelum permohonan tu dibuat. So kadang-kadang betul kata Fansu tadi, tak semua kita tanggung. Macam gaji staff kita tak cover, beli pembangunan infrastruktur kita tak cover. Okey, nak beli komputer, laptop tak boleh, kecuali berkaitan dengan projek, dan baru kita biaya. Jadi kalau katakan saya nak bayar bil elektrik, bil air, bil internet, tu tak boleh lah. Tu tak boleh. Okey, terang, faham. Yang tu tadi Cik Syah maklumkan dari segi di dana R&D mesti kita je kan Cik Syah. Tapi saya nak tambah kan, kalau kita tengok dari segi apa yang benefit ke syarikat startup, PKS teknologi yang daripada pembiayaan yang lain-lain lagi ni kan. Sebab kalau kita tengok kan daripada laporan Malaysian Startup Ecosystem Roadmap dan juga Malaysia Venture Capital Roadmap, perkara yang diketengahkan dalam laporan tersebut adalah dari segi pembangunan bakat. Okay, kita kekurangan dari segi bakat yang berkualiti lah dalam bidang-bidang tersebut tu, startup, venture capital, semua tu. Jadi program pembiayaan yang kita tawarkan kepada syarikat startup dan juga PKS berteknologi ni bukan solely pembiayaan sahaja, tapi kita juga menyediakan program-program bimbingan semua ni kan, sebab kita nak latih, sebab kita tak nak nanti bila dia dah hasilkan produk ataupun perkhidmatan tu, tapi dia tak tahu macam mana nak buat marketing, macam mana nak expand dia business lagi. Sebab tu lah bawah Cradle sendiri pun kan, kita ada banyak program hackathon, semua ni fokus kepada untuk developmental lah untuk kita ni, supaya kita nak dia selari pembangunan bakat dan
sokongan pembiayaan tu selari. Barulah syarikat startup kita ni boleh berkembang. Okey, jadi kiranya daripada segi pembiayaan kita ada, pembangunan kapasiti kita ada, saling melengkapi. Okey. Jadi sekarang ni kita dah dengar pasal dana-dana yang ada pembiayaan yang ditawarkan kepada usahawan, kepada researcher dan sebagainya. Sekarang ni soalan yang paling penting. Macam mana nak mohon? Okey, betul. Dana 5 skim dana, saya fokus kepada 4 lah ya. 4 skim dana iaitu AIF, kita punya TED 1, TED 2 dan juga BJF boleh terus memohon kepada melalui kita punya sistem portal ataupun sistem dana bersepadu SDB, di mana terus type aja SDB melalui portal ni terus akan keluar dan kita terus mohon melalui kita punya sistem. Memang semua secara online. Tetapi untuk satu skim saja iaitu SRF perlu melalui kita punya agensi pelaksana dan pemantau APP, di mana kita ada senaraikan lebih kurang 11 APP, di mana pemohon perlu melalui kita punya salah satu mengikut pada bidang keutamaan mereka masing-masing. Contoh kalau memohon untuk medical and health, diorang boleh memohon melalui NIBM atau Badan Ekonomi Malaysia Badan Ekonomi. Permohonan hantar kepada mereka akan vet through the document dan mereka akan panjangkan kepada bahagian dana untuk kita buat penilaian seterusnya. So dua cara, satu sistem, satu melalui kita punya. Sebelum saya teruskan dengan Puan Su, saya nak tanya ni. Kalau saya berminat untuk memohon kepada 5 dana ni, boleh ke? Kalau secara individu tak boleh. Kalau dari segi syarikat ataupun IPT boleh memohon ke 5, tetapi projek yang berbeza. Dan mesti ketua projek pun yang berbeza. Okay. Dia tak boleh sama. So yang lain tu mengikut kepada requirement yang telah pun kita gariskan dalam kita punya garis panduan. So di setiap skim mempunyai garis panduan yang agak berbeza. So macam saya sendiri cadangkan kepada semua pemohon untuk layari laman web kami di sistem dana bersepadu. Di situ kami letakkan maklumat berkenaan garis panduan, semua persoalan berkenaan permohonan dan macam nak daftar dan sesi konsultasi yang ditawarkan oleh bahagian dana. So semua lengkap di kita portal. Jadi yang pentingnya perlulah menepati kriteria permohonan. Betul. Okey, sekarang Puan Su. Itu tadi kita cerita tentang pembiayaan di bahagian dana. Macam mana kita nak apply? Yang agensi-agensi pula, macam mana kita nak apply? Okey, kalau untuk agensi bawah seliaan bahagian dana tadi itulah yang saya cakap 5 agensi tu, sebenarnya kita banyak sebenarnya agensi bawah MOSTI, tapi yang lebih berfokus yang kita panggil sebagai agensi pembiaya, lebih berfokus yang menyediakan program pembiayaan ni 5 tadilah di bawah bahagian dana, tapi bahagian dana tidak menguruskan untuk permohonan bawah agensi ni. Jadi pemohon boleh mohon secara direct kepada agensi tersebut lah. Boleh layari laman web agensi masing-masing dan menghubungi pegawai di peringkat agensi lah. Bahagian dana MOSTI ni cuma akan memantau dari segi pelaksanaan projek tersebut, prestasi perbelanjaan dan juga prestasi program lah. Yang mana agensi ni dia akan lapor secara berkala kepada MOSTI lah. Jadi untuk nak tahu lebih lanjut macam mana nak mohon, pemohon kena hubungi agensi berkaitan secara terus lah. Okey, dengar tu tuan-tuan dan puan-puan netizen di luar sana, kita dah tahu jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan di MOSTI dan di agensi-agensi. Dan juga bagaimana untuk memohon. Jadi tanpa berlengah lagi, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memohon kalau ada keperluan untuk pembiayaan untuk syarikat-syarikat, untuk R&D tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita akan masuk ke segmen yang seterusnya. So, kali ini saya nak tengok sikit. Bahagian dana ni melihat banyak permohonan dana. Banyak permohonan dana. Mungkin Cik Syah boleh ceritakan sikit apa cabaran yang dihadapi oleh bahagian dana ni, pengurusan dana R&D ni, dan apa yang telah dilaksanakan oleh bahagian dana. Okey, kadang-kadang antara cabaran di bahagian dana sendiri, pertama sekali kebanyakan daripada pemohon tidak membaca garis panduan. Mereka tak tahu beberapa kriteria-kriteria yang telah pun kami tetapkan. Kadang-kadang lebih fokus kepada amount, tidak fokus kepada status projek.
Kadang dia melihat BGF 4 juta, Tech 2 3 juta. Dia terus mohon untuk nilai yang lebih besar, bukan melihat kepada status projek. Itu masalahnya. Sedangkan dia nak mohon untuk pembangunan di lab scale, tapi mohon untuk BGF. So sah-sah permohonan tu ditolak. So terpaksa kami nyatakan apa kelemahan dia dan cadangan untuk pihak tersebut melalui proses sesi konsultasi. So kadang-kadang mereka ni kena jumpa kami ni beberapa kali baru dapat macam mana nak isi dan dapat kesesuaian skim yang sepatutnya bagi projek mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang mereka ni memohon tidak menyatakan data-data, tak sertakan. Contoh, untuk permohonan bagi Tech 2, untuk real environment, mereka perlu ada supporting data di peringkat lab scale bagi membuktikan yang mereka betul-betul berada di landasan dah siap prototipe dah, pembuktian. So benda-benda tu tak ada. Yang ketiga, kadang-kadang mereka sendiri tak ada uniqueness, tak ada novelty. Kadang-kadang apa yang mereka propose tu apa yang sedia ada di pasaran sekarang. So benda-benda macam tu yang tidak diorang tak buat satu kajian terlebih dahulu sebelum memohon kepada peringkat dana. So bagian dana ni betul lah kata Encik Adam tadi, bukan kata menilai, lebih kepada menasihat, buat talk, dan kita pusing satu Malaysia, seluruh IPT mewawarkan pemakluman seperti ini, tetapi masih lagi berlaku. Okey, jadi dengar tu tuan-tuan, Cik Syah dah bagi tips bagaimana nak memohon dana. Kena baca kriteria permohonan, kena tengok dulu kesesuaian projek dengan pembiayaan yang disediakan dan sebagainya. Jadi tips dah diberi, kan? Jadi saya rasa lepas ni saya haraplah tuan-tuan semua kalau memohon tu lengkap supaya kejayaan permohonan tuan-tuan perempuan ni lebih tinggi. Okey? Untuk makluman Cik Adam yes. juga lah kan. Dan semualah. Sebenarnya cabaran-cabaran yang Cik Syah cakap tadi kan, kita dah cuba mengatasinya lah dengan mengadakan program Jerayawara di setiap negeri. Sebenarnya kita buat program Jerayawara ni setiap tahun kan Cik Syah. Kita akan turun ke negeri-negeri, bertemu dengan pemohon daripada semualah lapisan, daripada IPT, daripada syarikat startup, semua PKS, semua ni. Dan juga satu lagi saya nak highlight kan, dalam program Jerayawara ni kan, program Jerayawara ni merupakan salah satu inisiatif bahagian dana lah untuk kita nak sampaikan maklumat tu kepada masyarakat kan, sebab selalunya tak semua orang yang suka akses internet semua ni kan. Jadi kami turun padang untuk sampaikan maklumat tu. Cumanya program Jerayawara ni jangan lihat sebagai satu platform untuk untuk mesti sampaikan maklumat berkenaan dana R&D saja. Sebenarnya program Jerayawara ni sepatutnya masyarakat gunakan dia sebagai satu platform untuk build networking. Tahu sebabnya dalam sesi Jerayawara tu kita jemput startup, IPT, industri semua sekali, sebab kami selalu terima pertanyaan, dia kata sebab dalam salah satu kriteria syarat permohonan kita, dia kena ada kolaborasi. Okey, IPT kena ada kolaborasi dengan industri. Industri pun sama kena ada kolaborasi dengan ni. Tapi dia kata macam mana saya nak cari nak buat kolaborasi? Saya tak tahu macam mana nak cari tu. Saya nak collaborate dengan siapa semua ni. Sebab itulah dalam sesi Jerayawara ni, gunakan peluang yang kita sediakan platform tu untuk cari tadi itulah build networking, dengan jumpa dengan syarikat startup, jumpa dengan IPT, supaya nanti kita dah tahu ke mana kita nak cari untuk nak untuk dengan kolaborasi tadi tu untuk memenuhi kriteria yang kita tawarkan tadi. Okey, Puan, program Jerayawara yang seterusnya akan berlaku bila, Puan? InsyaAllah yang next ni dekat Selangor, Shah Alam. Shah Alam Selangor, 13 September. 13 September. Okey, dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, layari laman Sesawang Mosti, laman sosial Mosti untuk ketahui bila Jerayawara bahagian dana akan diadakan. Boleh singgah beramai-ramai. Datang beramai-ramai. Ya. Kalau ada nak tanya apa-apa, kita boleh consult lah. Kita boleh consult secara turun. On the spot kan, Puan? Ya, betul. Kalau rasa tak puas hati lagi, tak faham lagi, boleh pula mohon sesi konsultasi berasingan pula dengan bahagian dana lah, macam Cik Syah cakap tadi setiap hari Khamis tu kan. So kita boleh ni.
Tuan-tuan tengok betapa bekerja kerasnya kawan-kawan kita di bahagian dana ni. Okey. Jadi kita dah nampak jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan, pembangunan kapasiti, pembiayaan tadi saya cakap saling melengkapi. Bertahun-tahun mesti dah buat program pembiayaan, program pembangunan kapasiti, program jeraya wara. Cumanya saya nak bertanya kepada Cik Syah. Apa impact dia? Apa hasil outcome daripada pembiayaan-pembiayaan yang telah dilaksanakan ni, Puan? Cik Syah. Okey, dari segi outcome tu memang kita dah nyatakan juga dalam kita punya garis panduan lebih kepada output lah. Okey, output kita bagi penghasilan kita punya IP. Yang keduanya dari segi pembangunan modal insan. Yang ketiganya dari segi bahan-bahan terbitan. Dan keempatnya dari segi modal insan yang telah dihasilkan. So biasanya apa yang kita kata adalah lebih kepada kita punya outcome. Tetapi lebih kepada kita punya output. Biasanya selepas satu projek itu telah selesai, kita akan salinkan semua projek-projek yang telah selesai kepada bahagian PTK, our neighbours juga, untuk memantau projek-projek tersebut. Dan biasanya bahagian tersebut akan membuat satu dudi bagi melihat dia punya impact dan juga outcome secara berterusan lah. Pasal diorang sendiri di bahagian PTK itu sendiri ada beberapa program-program bagi meletakkan syarikat ataupun entiti tersebut kepada platform-platform yang bersesuaian. Pasal saya difahamkan ada bahagian tersebut lebih kepada pengomersialan dan dia ada beberapa kata My STI untuk mengomersialkan produk untuk register, dan juga ada MCY dan berbagai lagi. So biasanya di peringkat kami lebih tengok kepada dia punya output saja. So others punya bahagian akan melihat tengok kepada dia punya outcome. Okey, seterusnya Puan Su. Ni pembiayaan dan program-program sokongan agensi. Apa dia punya impact kepada masyarakat dan negara? Okey, kalau kita bercakap pasal impact pembiayaan ni kan, sebenarnya dia banyak. Sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau macam tadi tu, macam dana R&D Musti tu, saya nampak dia lebih kepada menghasilkan penyelesaian kepada masyarakat kan, untuk produk-produk penyelesaian masalah masyarakat semua tu, dan juga sumber pendapatan. Kan Cik Syah boleh hasilkan sumber pendapatan kepada masyarakat tu. Kalau macam pembiayaan di bawah agensi pembiaya pula, kalau kita lihat memang besarlah. Dan juga ni antaranya kalau kita lihat kan, kita akan lihat dari segi sumbangan kepada KDNK negara. Yang tu satu. Kemudian kita akan lihat dari segi pewujudan peluang pekerjaan. Sebab biasanya bila syarikat dapat pembiayaan, dia akan, bila bisnes dia nak berkembang, dia memerlukan staff yang lagi ramai lah. Betul. Untuk nak ni. Jadi kat situ kita dah createkan satu peluang pekerjaan. Okey. Kemudian dari segi penghasilan harta intelek tadi tu semua, kita akan ukur juga dari segi kadar komersialan, dan juga kalau macam bagi agensi yang buat pelaburan ni, kita akan lihat dari segi purata nilai wang berganda lah. Berapa yang kita invest dan berapa return yang kita dapat lagi semua tu. Dan juga tak lupa juga kita ada sumbangan kepada macam kita kan ada juga Cik Syah, kita punya target dekat dalam listing kita untuk kenaikan GERD kan. Betul. Yang tu pun sama. Yang tu pun kita akan ukur jugalah dari segi ni. Dan kalau macam tadi untuk agensi pembiaya tu, sebenarnya kalau impact, kalaulah penonton nak tengok dari segi impact pembiayaan tu, sebenarnya kita memang ada, kita akan paparkan dekat dalam portal Musti lah. Setiap berakhir hujung tahun, kita akan letakkan pencapaian agensi pembiaya sehingga tahun semasa tu lah. So Kira macam report card lah ni, Puan. Ya, sebab kita ada keputusan kan, so minta supaya kita war-warkan kepada umum. So boleh tengok dekat portal Musti bila berakhir tahun tu. Katakanlah berakhir tahun ni 2024, insyaAllah pada bulan Januari ataupun Februari, kita boleh tengok apa impact yang telah dihasilkan oleh agensi pembiaya tu. Okey, menarik ni Puan. Jadi very very transparent. Jadi apa yang saya difahamkan ni, apa yang telah ditawarkan, diberikan pembiayaan kepada syarikat-syarikat startup ni, hasil dia ujung tahun akan dipaparkan di laman Sesawang Musti. Kejayaan sumbangan KDNK, jumlah pekerjaan yang diwujudkan dan sebagainya lah Puan.
Okey. Sebagai untuk kita melengkapkan sesi kita ni, saya nak tanya kepada Cik Syah. Apakah kepentingan pembiayaan yang ada ni dalam menyokong inisiatif-inisiatif dan dasar-dasar serta aspirasi negara kita? So sebagaimana Puan Su pun maklumkan tadilah, di mana kita pertama sekali kita naikkan kita punya GERD, maksudnya contribution kita dalam kita nak menaikkan GERD ataupun BERT di peringkat syarikat itu sendiri. Pasal ini merupakan antara satu suntikan sebelum pihak company juga menyumbang. Itu pasal dalam kita punya garis panduan kita nyatakan setiap tahun ada pembiayaan sebahagian kita akan biaya dan kita perlu juga sumbangan daripada pihak syarikat. Contoh untuk tahun ini kita tetapkan sebanyak 35% sumbangan daripada syarikat dalam menyuntik projek yang dimohon. Di mana dalam bentuk monetary maupun dari segi in kind. Itu pertama sekali untuk kita galakkan pencapaian inisiatif. Yang keduanya, kita juga letakkan kita punya bidang keutamaan. Seperti tahun ini kita tetapkan bidang keutamaan dalam iaitu REE. Bidang keutamaan kita. Yang kedua di bidang angkasa dan satu lagi dalam bidang tenaga ataupun green energy. So kadang-kadang benda yang kita gariskan merupakan apa yang diberi mandat oleh pihak amanat daripada menteri itu sendiri. So kita selari dengan amanat menteri bagi tahun-tahun yang telah diberi penetapan bidang keutamaan, dan seterusnya kita nak bagi mencapai kita punya GII kita sendiri. So kita tidak terlepas peluang apa yang kita buat mengikut kepada indeks yang ditetapkan oleh peringkat nasional. Okey, Puan Su. Program pembiayaan yang kita buat sebenarnya adalah kita selari dengan dasar nasional lah, kan, aspirasi nasional semua ni, sebab kita selari dengan ekonomi madani semua ni kan. Jadi saya punya pandangan program-program pembiayaan macam ni kita kena teruskan pada masa-masa akan datang, sebab sekarang ni kita di bawah RMK 12. RMK 12 akan tamat tahun depan, jadi kita akan sambung dekat RMK 13. Mungkin program ni kita kena ada yang kita perlu tambah baik lagi based on kedudukan semasa dan juga apa keperluan pada masa itulah. Jadi dan juga macam untuk yang kita fokuskan kepada syarikat startup tadi tu adalah supaya selari dengan matlamat kita. Kalau kita tengok dalam super roadmap kan, kita nak kita punya target adalah untuk berada di kedudukan 20 teratas dalam ekosistem startup global menjelang tahun 2030. Betul. Jadi kita ke arah nak mencapai kat situ. Jadi untuk nak mencapai ke tahap tu kita perlukan sokongan dari segi pembiayaan tadilah, dan sokongan yang berterusan. Dan sebab itulah kita perlukan semua sokongan daripada semua pemegang taruh, daripada semua pihak lah. Okey, terima kasih Puan. Jadi untuk sesi kali ini sangat menarik isu-isu yang dikupaskan. Kita pun dah tahu jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan di Musti, di agensi-agensi pembiaya di bawah Musti, dan bagaimana untuk memohon. Kemudiannya juga kita juga dapat tengok limpahan ekonomi, sumbangan kepada negara daripada segi sumbangan KDNK, daripada pengwujudan peluang pekerjaan dan sebagainya kepada ekonomi negara kita. Dan sebagai penutup, kita juga dapat tahu yang semua pembiayaan-pembiayaan ini adalah kritikal kepada negara kita untuk membangun serta melonjakkan tahap R&D kita ke peringkat yang lebih tinggi. Okey? Jadi dengan ini saya Adar Ramski bersama saya Puan Suhaida Muhammad Kamri Zaman dan juga Encik Syazari Hussein. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.